awal, hadir rahimakumullah, sebagai mukaddimahnya, apa yang kita lalui selama 3 bulan cukup memberikan kepada kita pengajaran dan ibrah, memberikan kepada kita betapa pentingnya nikmat kesihatan, betapa pentingnya nikmat kebebasan, betapa pentingnya nikmat boleh datang ke rumah Allah, masjid surau, solat berjemaah tuan-puan. Jadi hak duduk riuh, apa tak buka lagi ni pun tak nampak pun batang hidung. Bukan surau ni lah tuan-puan, surau Kemboja mana tu contoh. Dia kata apa ni tak buka lagi malam Jumaat ni, kuliah ni wah tak mari. Contoh tuan-puan, ni ke ada dia ada apa? Dia ada mahdud, dia ada limit berapa? Ada limit tak? Ada limit juga kan? Berapa? 40. Dia ada alasan lagi lah mana. Hadir rahimakumullah, mudah-mudahan yang tak datang tu kita doakan dia pun mendapat kebaikan. Kan mungkin kita kena hari ni satu tuan-puan, dia kena bersifat, kita ni kena ada husnuzan, apa pun baik ke buruk ke, khairihi wa syarih. Nabi kata kena beriman. Mana beriman tu kena ni yakin kan, baik dan buruk. Kita hadir rahimakumullah, kita ni kalau yang baiknya kita punya, kalau hak buruknya kita jadi kita tak mau kan. Anak hak cerdik, comel, anak yang pandai, tu anak kita. Kalau anak hak tak berapa cerdik tu bukan anak kita. Dia jadi macam tu. Jadi tuan-puan, mengajak kepada kita untuk selama 3 bulan ni Allah bagi ujian baik dan buruk, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kebaikan. Pahala cukup banyak tuan-puan, wallahi. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila ditimpa kepada kalian musibah, kalian duduk rumah, duduk tu sabar, duduk di rumah tu kan, mengikut kepada apa? Kita kata perintah ulul amri ya, kerajaan juga. Dalam syarah dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam matan, mana dapat pahala syahid, dalam mati syahid. Baik dan buruk tuan-puan, makna dia apa? Kita kena yakin dan percaya. Itu adalah penghujung kepada rukun iman. Rukun iman ni tuan-puan, rukun ni bila sebut rukun ni tuan-puan, tak dapat tidak, kita kena ada. Jahat lagu mana pun, nakal lagu mana pun, loklak lagu mana pun, dan rukun ni kena jaga. Apa dia tuan-puan yang menyelamatkan kita? Agama. Berapa pula rukun agama? Ada 3. Yang pertama rukun Islam. Masuk pintu madkhal, pintu masuk tu selesai dah mayang, puasa, kemudian mengeluarkan zakat dan haji bagi yang man istata'a ilah, yang mampu. Kemudian pergi pula kepada rukun yang kedua, rukun agama. Tuan-tuan, rukun agama yang kedua apa? Iman. Ini muqaddimah, muhasabah balik. Iman ni yang pertama, an tu'mina billah, beriman kepada Allah. Subhanallah, cukup payah tuan-puan. Kadang-kadang kita nak dia ke mana pun, kadang-kadang kita nak marah juga keadaan, walaupun dia tak marah Allah Ta'ala, dia nak marah juga keadaan kan, masyaqqah tu. Tak payah tengok banyak tuan-puan, tengok kita ni apa, sakit sikit lah. Sakit apa? Sakit mata, masuk sikit habuk, apa ni, aku tak boleh pergi kerja dah pagi ni contohnya, hak mana kerja shift malam. Jadi marahlah tuan-puan, kena yakin husnuzan dengan Allah. Sebab segala yang terjadi pasti ada hikmahnya. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Ni tuan-puan, beriman dengan malaikat ni tuan-puan, kita yakin dan percaya. Yang patut kita pelajari, yang patut kita fahami, yang yakini, walaupun beribu ratus juta malaikat, tetapi yang kita kena belajar, yang tahu, yakin tahu, iaitulah yang 9, 10 tu. Antaranya yang dekat dengan kita, kiraman katibin, iaitulah malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid, tuan-tuan, ni pukul berapa? Pukul 8, 11, 12 minit. 8, 12 minit, 45 saat, 3 detik. Apa yang kita buat? Semua malaikat tulis. Semua malaikat tulis. Oleh dengan demikian, maka saya mengajak kepada diri saya, al-faqir ilallah, untuk kita ini tuan-puan apa? Untuk kita hari ini berdoa yang baik-baik.
Orang yang bercakap yang baik, orang yang tidak merungut, orang yang senantiasa berdoa. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita nak mula, Nabi kata bila keluar satu tempat, doalah. Apa dia doa dia? Bismillahi masyaallah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Buat apa pun niatkan Allah, dapat pahala. Malaikat dia tulis. Malaikat ni dia tulis. Walaupun dia tak tahu, malaikat tak tahu apa yang kita akan jadi, tapi Allah dah tahu, tuan-tuan. Tapi sebahagian kata ulama ada malaikat yang mengetahui tentang bagaimana ke depan ni. Sebab itu dalam ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan manusia, malaikat tanya, "Ya Allah, adakah Engkau nak menjadikan makhluk yang akan melakukan kerosakan di muka bumi?" Tuan-tuan, takat tu persoalan dia. Jadi tak ataupun berlakunya kerosakan di muka bumi hari ni? Berlaku tak, tuan-tuan? Berlaku. Habis tarah. Kalau belah Rawang ni bukit contohnya, developer dia tarah semua. Kalau boleh tarah, dia tarah lagi. Nak apa? Nakkan ikutkan nafsu tu. Pernah cukup tak, tuan-tuan? Mana pernah cukup? Kan? Mana pernah cukup, tuan-tuan? Ada satu kereta. Ada siapa yang cukup dengan satu kereta? Nak lagi tak kereta? Saya sebut kereta, tak sebut bini. Tuan-tuan, makna dia. Sebab tu Nabi kata, wadiyan, kalau diberikan kepada kita 2 lembah emas sekalipun, kita akan meminta yang ketiga. Macam mana nak cukupkan? Maka kena ada sifat syukur, tuan-tuan. Sebagaimana sahabat para tabi'in, mereka ini hebat sebab mereka melawan nafsu. Mereka melawan hawa nafsu mereka, tuan-tuan, para jemaah yang dikasihi tamarus sekalian. Jadi yang ketiga, beriman kepada apa? Al-anbiya, Nabi. Kena ambil, tuan-tuan. Nabi apa? Cerita ibrah Nabi-Nabi yang terdahulu. Semua Allah cerita dah. Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Daud. Nabi Ayub apa? Sakit berapa tahun? 18 tahun, tuan-tuan. Bukan 18 bulan, bukan 18 minggu, bukan 18 hari, tapi 18 tahun. Dia nak minta ke Allah kurangkan sakit, dia malu. Nabi Daud alaihissalam, hebat tak, tuan-puan, Nabi ni? Tapi mungkin tuan-puan kata, kita pun kata apa? Kita bukan Nabi. Baik, betul. Tapi kita nak bersama dengan Nabi, tuan-puan, di hari akhirat nanti. Boleh tak? Boleh, confirm boleh. Kena banyak apa? Kena banyak berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat syafaat. Banyakkan selawat. Atas seorang sahabat ni, dia pergi haji. Dia tak baca doa yang macam doa tawaf. Dia ada bacaan yang khusus kan, khususiat. Dia tak baca. Kemudian apa? Sa'i tak baca juga. Dia baca apa? Dia baca niat, kemudian dia baca selawat dan salam ke atas Nabi. Ini kemudian seorang ni dia dengar sudut selawat dia. So dia pun kalih, dia kata, hang ni tak ada doa lagi kah hang doa selain daripada selawat? Bukan, tak bagus. Bagus selawat, tapi hak lain tak ada. Dia kata, aku hanya hak ni dia aku hafal. Tuan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendapat syafaat Nabi. Disebut dalam beberapa riwayat, bila dia keluar habis haji, orang sebut dia apa? Mabruk. Mabruk ni apa? Congrats. Makna apa? Orang sebut congrats, mabruk, tahniah. Sebab apa? Sebab orang sahabat-sahabat ni mereka hebat. Ada di kalangan mereka yang bermimpi dia di antara orang yang mendapat haji yang mabrur. Itu satu, tuan-tuan. Kemudian ada Mubarak disebut. Dia kata dia nak pergi haji, dia tak pergi. Sebab apa? Sebab dia jumpa seorang wanita ni, dia duduk pungut sampah. Dia pun bagi duit dia. Dah naik dah kenderaan, naik bas dah. Contohnya kalau kita ni naik kereta dah nak pergi airport, jumpa orang tu. Kemudian bila dia ta'aruf, rupanya kawan tu adalah merupakan ahli bait. Ahli bait ni apa? Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah silah dia tu, keturunan Nabi. Tiba dia pergi ahli bait. Kita ni ahli bait tak, tuan-puan? Kita ni ahli bait tak? Kalau ahli bait ni Habib apa tu semua, saya bukanlah, maksudnya kita bukan salah silah daripada Nabi, tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, jadi macam mana? Dia pun Allah. Bila dia ni tanya ta'aruf, kawan ni nama sekian, dia tahu ni
adalah nasab Nabi. Dia pun tak sanggup nak tengok nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam payah, dia pun bagilah duit kat dia. Kat wanita tu, bagi berapa? Bagi semua. Sebab sayang ni keturunan Nabi. Nabi kata siapa yang mencintai keturunan aku, maka dia akan mendapat syafaat daripada aku. Habis tu tak ada duit, patah balik pergi rumah, duduk rumah, orang lain pergi haji, using tawaf apa semua, sa'i, kemudian mabit di Mina, wukuf di Arafah, apa balik semua, orang ketuk rumah dia. Assalamualaikum ya fulan. Dia pun buka-buka. Seorang mai kata, tahniah. Tahniah sebab apa ni? Bukan naik pangkat pun. Kita kalau tahniah ni naik pangkat. Contoh seorang ni mai tahniah. Sebab apa hangpa duk tahniah kat aku? Kata dia sebab kami nampak tiap-tiap tempat di tanah haram, Haramain ni, muka dia. Ni tuan-puan cerita yang sahih. Nah, tu nak kata apa? Kena beriman kepada Nabi Al-Anbiya dan banyakkan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman kepada kitab Quran baca. Nah, hadirin rahimakumullah, hari ni siapa yang baca Quran? Cuba jatuh tangan. Alhamdulillah. Semua baca Quran. Saya tak mau angkat tangan. Kena jatuh tangan. Alhamdulillah. Baca Quran tuan-puan. Peringatan kepada diri saya. Ni sakit-sakit apa ni? Segala penyakit disembuhkan dengan apa? Al-Quran. Tuan-puan, Al-Quran. Sebab apa? Allah kata, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun." Shifaa'un apa? Penawar. Tuan-puan ada masalah tak hari ni? Ada masalah tak hari ni? Masalah mungkin kita ni kekurangan nama staf kita buat hal ke, ataupun anak kita tak sihat ke apa, kembali sebenarnya kepada apa? Kepada Al-Quran. Baca Quran, Allah akan rawat hati kita. Bila hati kita bahagia, mai pi besar mana pun masalah, kita akan redha kepada Allah. Punca dia hati ya tuan-puan. Kita dok kata kok dapat benda ni kan, tak bahagia, dapat dah tak bahagia pun. Nak kereta kawan ni nak beli kereta macam dia ni, Continental, dapat dah. Awak tak puas pun. Sebab tu hati tu tuan-puan. Kemudian yang keempat, yang kelima, beriman kepada hari apa? Kiamat. Ni tajuk kita. Tu dia pusing kat situ. Ni tajuk mukadimah tuan-puan. Hari tu kita habis tak lagi surah Al-Mulk. Belum lagi kan? Jadi kita pun nak sambung lah tuan-puan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni tuan-puan boleh buka lah, ambil Quran, insya-Allah kita tengok surah Al-Mulk, juzuk yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa kita berhenti hari tu? 23 no? 23 Ustaz. Al-Munafiqun 563. Ayat berapa ayat? 23 no? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tuan-puan, insya-Allah tuan-puan ikut sama-sama, mudah-mudahan Allah berkati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lupa, kita sebut tadi rukun agama ada 3 kan. Yang pertama beriman, rukun Islam. Yang kedua rukun iman. Dan yang ketiga rukun apa? Ihsan. Apa makna ihsan? Di mana tu dipanggil apa? Orang Rawang kata, Tamarus kata everywhere. Kemudian bila? Whenever. Bila, di mana, kat mana, buat apa? Kena apa? Kena merasakan bahawa kita melihat Allah. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi pasti Allah melihat kita. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tu cukup 3 tu tuan-puan. Selamat insya-Allah. Kalau mati malam ni pun insya-Allah kita bersedia. Dia punya kunci dia apa?
Kunci dia apa? Taubat. Kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taubat, kemudian perkemaskan 3 ni, insya-Allah. Sekali lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Sadaqallahul azim. Kita berhenti sat, kemudian sat lagi kita sambung balik. Baik tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para penonton live yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 23. Kul, tuan-puan, makna apa kul? Katakanlah. Fi'l amr ataupun fi'lu amr, perbuatan, tindakan. Allah kata buatlah. Allah kata katakanlah. Ni. Bila katakanlah, suruh siapa kata? Selalunya Allah kata kepada Nabi, suruh Nabi kata kepada umat dia. Sebab tu Nabi ni dipanggil apa? Rasul. Rasul ni apa? Utusan. Wasilah. Ambil pada wasilah, perantara. Tuan-puan, kita nak beli kereta, beli kat mana? Beli kat mana tuan-puan kereta? Beli di kilang ke? Tak. Walaupun dia ni pengasas Pro 2, dia tak beli dekat kilang. Dia beli di mana? Showroom. Mungkin dia special case sikit, dia order terus dapat. Dia tak payah order dah, nak punah ni dapat terus. Tapi dia tak terus pergi kilang. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia perantara. Kita kata macam apa? Macam Nabi ni apa? Dia kalau dalam kereta tadi ni kita nak beli di showroom, ada tunjuk dia habaq hak ni macam mana kelebihan kereta ni. Hak ni apa kekurangan dia. Tapi dia selalu tak habaq kurang pun. Dia habaq apa? Lebihlah nak suruh orang beli. Tuan-puan yang dirahmati Allah, semua benda atas dunia ini ada kekurangan kecuali apa? Kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, tidak kurang. Sebab itu agama Allah adalah agama yang sempurna. Yakin tak tuan-puan, agama Islam ni agama yang sempurna? Kena yakin kan? Mi'ah bil mi'ah, 100% kena yakin. Awak aku doa tak makbul pun. Tu kita kena yakin. Doa ni walaupun tidak dimakbulkan hala ataupun hasa waktu tu, at that time, tapi pasti Allah makbulkan. Dalam kitab hikam dia kata Allah sudah memakbulkan doa kita, kerana di sebalik doa Allah mengampunkan dosa kalau doa itu tidak diberikan. Dan kita kena faham bahawa apa yang Allah bagi kepada kita bukan apa yang kita nak, tetapi apa yang Allah nak bagi. Dan apa yang Allah bagi yang terbaik. Asa takrahu, kamu tak suka benda tu, tapi dia baik bagi kamu, Allah bagi tak? Bagi. Benda tu baik bagi kita sebab kita minta kebaikan. Walaupun benda tu kita nak tak dapat, Allah kata ni tak baik bagi hang ni, aku tak bagi. Nak kahwin 2 contohnya, tak dapat. Sebab apa? Rupanya kita tidak boleh berlaku adil. Contoh, sedap sikit sembang masa poligami sebab tak ada muslimat. Minta maaf. Lawak tuan-puan, dia mukadimah kuliah pertama dia tak boleh straight sangat. Jadi Allah kata katakanlah kepada apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah, jadi fi'il amr ni perintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sampaikan tak kepada kita? Sampai. Sebab tu Nabi sifat dia apa? Siddiq, sampaikan yang betul, benar. Kemudian dia amanah, apa yang Allah suruh dia buat.
Kemudian dia sampai semua, dia tak apa? Dia tak sembunyi. Nabi tidak kitman, tidak sembunyi. Apa yang dia bagi, dia dapat dia bagi. Bahkan walaupun dalam bentuk rezeki bagi. Ada orang mari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mai minta sedekah. Mai jumpa Rasulullah, saya nak makan ni. Waktu tu tuan-puan ada hanya apa? Ada hanya sebutir tamar. Apa makna tamar? Kurma. Nabi bagi tak? Nabi potong separuh, bagi kepada dia. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Yang mana tidak ada pada kita. Kan? Macam tu ada tapi tak banyak. Bila ingat baru dia ada. Kan? Bubuh pergi duit dekat mak kita, artis. Bubuh hantarlah, tapi dia rasa Allah banyak lah, silap pula bagi. Patut bagi 40 lah orang tua ni. Contohnya. Dia ada rasa tak tuan-puan? Hak tu dia panggil ujian. Sebab kita ni bukan maksum. Sebab tu kita kena banyak berdoa, ya Allah, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ni doa yang sahih. Tuan-puan doalah doa ni. Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Satu, minta jauhkan daripada mungkar yang tak baik akhlak. Kan? Nak marah, nak kata, nak komplain, nak gosip, nak apa lagi? Nak bagi alasan. Itu benda yang tak elok. Dia panggil CBEG. Complain, blaming, excuses dan juga gosip. Nak ni banyak ada pada manusia. Nak macam mana nak buang? Dia kena mendekati para malaikat. Kena banyak berzikir. Orang yang berzikir, kesan dia, kata Hasan Al-Basri, dia akan bagi, Hasan Al-Banna dia kata dia akan bagi kesan kepada hati kita. Walaupun orang tu history dia tak berapa elok, tapi dia nak berubah hari tu. Dia zikir banyak, dia selawat banyak, Allah akan masukkan apa yang disebut dalam hati dia. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, wajannibni munkaratil ahwa. Dijauhkan daripada hawa nafsu. Hawa nafsu tuan-puan, apa makna hawa nafsu ni? Kehendak. Rasa nak mari masjid, tu nafsu baik ke jahat? Baik. Rasa nak tolong orang, Allah, kesianlah. Kan? Tu nafsu apa? Nafsu baik lah. Kalau dia tak ada rasa macam tu, macam mana dia nak tolong? Sebab tu kita ni ada nafsu. Satu, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Cerita tentang juzuk yang pertama pasal malaikat ni. Dia panggil apa? Harut wa Marut. Cerita pasal malaikat ni, dia kata kat Allah, depa ni dia buat maksiat. Allah kata depa ni ada nafsu. Kalau kami pun ada nafsu, kami tak akan buat benda dia. Kami tak akan bunuh mak. Kami tak akan bunuh orang. Depa boleh buat. Siapa dia bunuh orang? Manusia yang pertama bunuh siapa? Cerita pasal Qabil dan Habil. Allah kata apa pandai cakap lah. Mai aku nak bagi kat hangpa nafsu. Bagi. Diceritakan dalam ayat ni, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Bagi. Tak dan sore, dalam tafsir kata, tak dan petang tuan-puan, buat belakang, bunuh. Makna dia apa? Nafsu. Sebab itu kita kena mengawal nafsu kita. Ikut nafsu lesu, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Ikut apa? Ikut akal yang berpandukan dengan wahyu. Kalau ikut akal saja, kalau tak guna wahyu, tak jadi. Sebab nanti dia akan jadi free thinker. Ini ramai orang free thinker tuan-puan, dia panggil liberal, secular. Dia fikir cara akal dia, tetapi dia tak fikir cara Al-Quranul Karim. Tuan-puan dan dirahmati Allah. Baik. Jadi Nabi ni Allah kata perintahkan kepada engkau untuk kata apa? Sampaikanlah risalah. Itu yang dia panggil apa? Dia panggil hadis, athar, khabar. Itu dia panggil yang datang daripada Nabi. Bahkan Al-Quran pun melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua mutiara yang selamat, yang tidak akan rugi. Tuan-puan, dua benda ni apa? Buka mata, pergi kerja, bawa dua benda ni. Ikut dua benda ni. Jangan dia ikut Facebook, jangan ikut WhatsApp kawan kita hantar. Ikut dua benda ni, Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menghuraikan ini, mereka ni adalah alim ulama. Sebab tu dalam Imam Syafi'i 4, Quran, hadis, ijma', qiyas. Kita kena ikut.
Beliau menyampaikan tak? Sampai tak Nabi? Nabi habaq tak? Habaq. Sampai Nabi habaq. Sampai apa? Wahyu yang terakhir. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan lagi. Waktu Nabi nak wafat, Nabi sebut apa? Kepada Jibril, kepada malaikat yang cabut nyawa tu, apa? Nabi tanya apa? Nabi tanya apa? Bagaimana tentang umat aku? Kaifa ummati? Tu, nak meninggal dunia, nak wafat Nabi ni, tapi masih duk fikir pasal apa? Pasal umat dia. Sayang Nabi kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir, Nabi ni orang yang fatanah, bijak, rational, sangat very rational. Dalam tindakan dia tidak mendahulukan kepentingan dia, tetapi mendahulukan kepentingan agama, maqasid tu. Agama, maqasid hifdzuddin. Hifdzu, barulah hifdzu apa? Diri, nasab, mal dan keluarga dan sebagainya. Ada 5 tu maqasid syariah. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata qul huwallazi, katakanlah, Allah kata, habaq wahai Muhammad, beritahu kepada umat kamu, dialah yang apa? Ansha'akum. Ansha'akum apa? Nasya'a, ambil pada perkataan memunculkan. Memunculkan ni apa? Muncul dah. Tadi ada tak? Tak ada. Ada. Allah makna dia ansya'akum, iaitulah Allah yuhyikum. Tu ulama kata yang menghidupkan kita, menjadikan, menghidupkan, memuliakan, mematikan. Tu dia panggil apa? Dia panggil asma wa sifatu. Sifat dia yang maha sempurna. Bila dia buat apa perbuatan yang dia buat, dia panggil af'al. Perbuatan Allah tu semua yang terbaik. Terbaik berlaku. Alhamdulillah. Sebab tu pagi-pagi sebut radina billah. Ala ramai. Ajak anak-anak kita, isteri kita, bukan ajak, ingat. Kita dah tahu belakang dah. Kena ingatkan mereka. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. 3 ni tuan-puan bawa pergi mana? Allah, Nabi, Islam. Islam tu Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian habaq ni Allah yang menjadikan. Bila Allah datang daripada Allah, masalah, maka masalah tu ada hikmahnya. Kita akan yakin tuan-puan. Cakap ni dia sebut, tapi yakin dah ada. Yakin ni bukan lidah sahaja, bahkan di hati. Yakin ni tuan-puan 3. Yang pertama qalbun, datang daripada hati. Yang kedua lisanun, kena sebut juga. Sebab tu zikir tuan-puan, kena sebut. Kita ingat, ada orang ingat dia tak payah sebut, tak apa. Tapi kalau dia ingat dia sebut. Sebab tu ulama kata dalam kitab hikam, zikir ni 2, sebutan dan ingatan. Sebut dan ingat. Salah satu kalau dia buat, alhamdulillah. Kalau buat dua-dua, afdal. Dan sebaik-baik zikir, afdalul zikri annahu la ilaha illallah. Itulah zikir yang terbaik. Di mana pun la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, selawat la ilaha illallah. Cukup tuan-puan. Kan? Kenyang hak zikir dululah. Allah rempah kita jatuh apa? Sakit covid ke apa ke, yakin. Tapi SOP kena pakai. Jangan tak apa. Yakin ni ustaz kata. Pada yang pakai kan mas. Ni buka Ustaz sebab nak cakap. Saya tak apa dengar. Tak ada ikut kerajaan apa ni usahakan orang. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu dia panggil ikhtiar. Ikhtiar kita kena usaha. Barulah itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak apa, tak payah mati-mati buat kena. Ada kat stay tu. Kan? Mayang biar, ramai pun rapat biar. Lepas tu lagi sakit, hampa, marah pula kita. Lepas tu kena apa? Kena ada 4 ni. Banyak sungguh formula malam ni. Kena ada apa? Kena ada duit. Kata orang tak rawang. Kena ada duit. Kan? Money. Bukan money, duit. D-U-I-T. Kena ada doa. Doa lagi tuan-puan, doa belakang dah, ya Allah jauhkan. Imam pun doa. Sampai tak larat doa berbuih mulut. Habaq dah kat anak kita, jaga semayang. Yang kedua, kena apa? Doa cukup tak? Tak cukup, kena usaha. Dia panggil ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kata,
Aku tak mau ubah nasib kawan ni. Kalau kawan ni dia tak mau ubah nasib dia. Tapi tuan-puan, bila kita nak mari masjid, Allah mudahkan tak? Mudahkan. Tapi kalau susah, Allah nak bagi banyak pahala. Mudah sungguh jadi orang beriman Muslim. Seronok. Miskin seronok, kaya pun seronok. Tu orang yang beriman. Ajaba li amril mu'minin, kata Nabi. Kemudian yang ketiga, kena ada apa? Apa dah? Istiqamah. Kena ada istiqamah. Man asyraqat bidayah asyraqat nihayah. Tak cukup kita buat mula-mula, tapi kena sampai apa? Penghujung. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu apa yang kamu buat, yang penting sekali adalah penghujung dia. Hujung tu paling penting. Mana kalau hidup, pastikan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Kena doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Yang terakhir, kena apa? Tawakal. Adik macam mana ni? Dapat SPM sampai 30A. Contoh. Orang tamarus ada seorang anak dia dapat 30A. Contoh. Jadi tak tahu, tanya ayah. Dia nak jawab, dia jadi macam malu-maluan. First time masuk apa? Masuk TV. Confirm masuk TV dapat 30A, tuan-puan. Berita harian. Dapat masuk apa? TV3, buletin utama. Ayah dia jawab apa? Anak saya dapat 30A. Well, you know me. Takkan tak kenal lagi saya ni. Saya ni, dia makna dia kata dia belaka. Pergi hantar tuition, apa semua. Kalau orang yang takal, dia sebut apa? Saya usaha tapi Allah bagi berkat daripada doa. Kami mak ayah, berkat daripada doa guru. Dia tak kata doa dia berkat. Dia tak akan masuk bakul dia. Dia akan atau orang. Dia akan serah kepada Allah. Haza min fadli rabbi. Tuan-puan, sebab tu bila kita serah kepada Allah, kita akan bahagia. Tu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan. Nabi kata, Allah suruh Nabi beritahu, dialah yang memunculkan kamu. Apa makna memunculkan? Makna syarah dia menimbulkan daripada tiada kepada ghairu mawjud kepada mawjud, ma'dum kepada mawjud. Itu makhluk. Selain daripada Allah, dia panggil alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan ni, Allah ni, dia panggil Rabb, yang mentadbir alam semua. Siapa? Semua. Kecuali Allah. Hak tu dia panggil bukan alam, dia panggil Khaliq. Hak lain kita semua alam. Malaikat ke, syurga ke, neraka ke, apa ke, semua dia panggil alam. Alam ni apa? Sifat dia fana. Kullu halik illa wajah. Semua akan binasa kecuali apa? Diri. Kecuali apa? Kecuali pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-puan, dulu kita anak kita 4 orang. Lah anak kita berapa orang? Berapa orang? Contoh 6 orang. Bini yang kedua. Contoh. Dulu haji bukan tambah dah. Alhamdulillah Ustaz, 3 dah. Itu baru nama isteri. Kalau seorang Iswan, dia kata pula. Ini cerita pasal lawak COVID ni tuan-puan. Bagus ada orang COVID ni dia seronok. Sebab apa seronok? Bila terpisah tu, lelaki ni lah. Perempuan mana boleh kahwin 2. Bila terpisah tu, sebelah seorang Pahang, seorang Kedah. Dia kata alhamdulillah. Buat apa? Dia kahwin. Itu dia yang buat berlaku itu, tidak kat luar kot. Baik, kemudian menimbulkan yang tidak ada kepada ada. Itu makna dia. Nasya'ah tu makna dia daripada tak ada kepada ada. Dan hanya segumpal masuk dah. Hanya datang daripada mana tuan-puan kita ni? Ini perbahasan dia datang daripada mani. Kecuali makhluk ataupun manusia pertama, Nabi Adam, datang daripada apa? Tanah liat. Allah sendiri yang menciptakan. Kaifa? Bagaimana? Itu bukan urusan kita. Beriman. Kena beriman. Kemudian munculnya jadi manusia. Buang habis teori-teori orang kapiak ni. Darwin lah kan. Dapat nak dia nama Darwin pula. Darwin ni apa? Dia kata manusia ni main daripada beruk. Beruk pula dah. Hang tu beruk lah. Tak. Pula dah. Sebab tu kena akal ni mengikut kepada Al-Quran.
Bumi ni tuan-puan, flat ke petak ke apa? Apa dia bumi ni? Sphere. Haji, sphere kan? Sphere tu makna dia macam, dia bukan bulat, dia macam kan telur unta. Allah sebut dalam Quran Karim. Bumi ni macam telur unta, dia tak bulat sangat, dia macam ni sikit. Nampak tak? Kan? Tapi dia nak kita ni sphere. Sphere ni makna dia membujur sikit. Kalau bulat-bulat circle. Sphere bukan bulat. Kan? Wallahu alam. Saya bukan pakar sains. Cuma kita membaca balik daripada artikel. Dan menjadikan kamu ke pendengaran. Makna pendengaran, penglihatan dan hati ni. Maka ketiga anugerah yang utama ni, ulama kata tuan-puan, tiga ni utama. Utama ni makna dia al-aham 'alal muhim. Tiga benda ni utama tuan-puan, kena jaga. Apa yang pertama? Kena jaga pendengaran. Kena dengar yang elok. Anak kita alhamdulillah matang dah. Mature. Very kita secara kita kata umur kita ni matang dah lah. Tapi ada juga orang umur 60 pun tak berapa matang. Sembang merapu. Kan? Duk sembang merapu, mayang pun tak. Quran pun tak kerti baca lagi. Kalau dia tak kerti baca, dia nak baca alhamdulillah. Tapi kalau dia boleh baca, dia ada kemampuan, dia tak baca, duk merapu. Kalau dia duk sembang 24 jam pasal golf. Pasal kahwin 4. Sembang kemah, dak pun buat. Contohnya. Tu dia panggil apa? Dia panggil pendengaran ni. Satu, kita kena cakap yang elok-elok, dengar elok-elok. Kemudian yang kedua, kena apa? Kena menjaga penglihatan, tengok yang elok-elok. Tuan-puan, tengok apa yang elok? Tengok saja dapat pahala. Quran, mushaf. Tengok mak ayah kita. Lepas tu kena rajin balik kampung tengok. Tak boleh, kalau boleh wallpaper apa? Mak ayah, tengok tak bini. Contoh, bagus tak bini? Bagus. Hak bini pula tak gambar laki dia. Tuan, taklah gambar laki lain. Kemudian tengok apa? Kaabah. Tu orang duk rajin pergi haji, umrah. Awak orang tua ni rajin tunggu duk pergi. Cuma tahun ni tak boleh pergi. Ada muka kata dia. Dia duk pergi, ikut dia lah duit dia. Kan? Dapat pahala. Tengok Kaabah dapat pahala. Apa lagi? Tengok tumbuh-tumbuhan. Dia berkait dengan hati dia. Nasya'a fi qalbihi. Dia akan ingat kepada Allah. Zikrullah. Tu kata ulama. Kemudian yang ketiga, jaga hati. Tu. Dengan ketiga anugerah yang utama ini, sangguplah engkau sebagai manusia lengkap hidup. Kata ulama. Lengkap hidup kita. Jaga pendengaran, penglihatan, hati. Orang yang dapat jaga tiga benda ni, hidup dia insya-Allah tenang. Kadang-kadang tak tenang sebab apa hidup kita. Macam mana nak tenang? Bangkit-bangkit buka Facebook. Tengok orang komen pula dah. Tuan-puan, bukan tengok yang elok-elok. Tengok yang tak elok ni, astagfirullah. Sebab tu hari ni banyak yang melalaikan. Itu adalah peringatan khusus kepada diri saya, Al-Faqidullah. Tuan-puan mungkin kurang. Hari ni kalau zaman dia, hak muda-muda ni dia duk tengok apa? Ternampak kita buka YouTube nak tengok benda lain. Sekali tengah-tengah dia ada iklan. Iklan lagi nampak ketat pula dah. Itu tak boleh lari. Sebab tu kalau boleh elok. Macam kerja ni tak boleh elok, kena ada WhatsApp apa semua, hak tu tak apa. Tapi jangan sampai kita langsung tinggalkan kewajipan dalam hidup kita, iaitu apa? Mengutamakan perintah Allah, baca Quran, zikir. Hak tu kena dahulukan. Taqdimul aham 'alal muhim. Yang nyaring, kemudian dengan pendengaran untuk menangkap segala macam bunyi. Yang nyaring, yang badak kata dia, yang sumbang, yang merdu, yang menggembirakan, yang menyedihkan. Maka dengan penglihatan engkau melihat dan membandingkan yang besar dengan yang kecil. Aduh. Tuan-puan, ulama kata penglihatan ni, mata ni kita kena banding. Kena ada, dia panggil apa? Kena buat compare. Kita tengok dia kena compare. Compare apa? Macam mana ni nak tengok ni nak mendatangkan iman. Maka bila kita tengok orang yang buat maksiat, kita kena rasa apa? Rasa bersyukur sebab Allah masih berikan kepada kita kekuatan untuk hindarkan maksiat. Dia tengok orang yang buat taat, kena rasa dengki, cemburu. Lepas tu Nabi kata, dua benda kalau kamu rasa dengki boleh. Yang pertama, tengok orang buat orang amal ibadat. Dan yang kedua, tengok orang yang baca Quran. Dua ni kena dengki. Kemudian bila kita nak rasa syukur, Nabi kata tengok
Banyak hadis tentang tengok. Tengok orang yang bawah daripada kamu dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat, kamu kena tengok orang yang atas daripada kamu. Tu dia, dengan dia ni tak pernah tinggal solat berjemaah, qabliyah ba'diyah, baca Quran. Aku ni banyak yang aku tak buat lagi. Walaupun sembahyang dah cukup 5 waktu berjemaah, tapi aku kurang lagi, kena beat dia. Tu. Kemudian tengok yang menggembirakan, ulama kata benda yang menggembirakan, kan? Yang menggembirakan ni makna bukan yang kita yang hiburan sangat. Setengah kita ni dia buka YouTube tengok apa? Dia tengok raja lawak, raja nak melawak dia. Boleh tak tuan-puan kita duduk seronok sangat? Menggelapkan hati. Wallahu a'lam. Takut menggelapkan hati. Sebab tu kena banyak bersedih. Kan? Wallahu a'lam. Masuk Aisyah. Allah. Ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi insya-Allah. Dengan penglihatan engkau melihat membandingkan yang besar dan yang kecil.
Ada ulama kata yang besar itu apa? Yang besar kita kena tengok tentang apa nama, sama ada yang pertama kena tengok tentang hukuman, azab. Buat dosa kecil kena rasa dia dosa tu rasa dosa apa? Dosa yang besar. Bukanlah mana kita buat dosa besar, tapi kecil buat kena anggap dia Allah besar. Dia kena rasa bersalah, feeling guilty. Ada setengah orang dia buat dosa besar, tapi dia rasa benda tu apa? Kecil lah. Ada besar, jadi besar tu dibahaya. Kata Ibrahim bin Adham, ada 10 tanda hati mati. Salah satunya adalah bila buat dosa rasa besar. Tu hati makin ni besar. Allah besar, ambil sikit pelam jiran kan. Besar RM1 pun jangan dia buat besar. Jadi bila besar, tapi akhir zaman benda tu dia makin kurang. Amanah tu jadi apa? Dia jadi besar dah bila orang rasuah ke apa ke. Nanti kita kena jadi orang yang gharib. Nabi kata jadi orang yang asing. Orang lain biasa buat benda tu, kita tak biasa buat. Allah, hang tak ada Facebook ah. Pelik jadi pelik ke tak? Tak. Tu contoh. Misalnya tu contoh yang boleh kita ambil. Kemudian yang kecil, dia kata kecil pula, jangan meremehkan nikmat Allah Taala. Tu ulama kata, walaupun kecil, jangan meremehkan nikmat Allah. Sebab tu kalau tuan-puan tengok hujung ayat ni, apa dia? Ayat perkataan apa? Qalilam ma tashkurun. Apa perkataan apa? Verb dia tu, bersyukur. Sebab tu nak bersyukur tuan-puan, sikit Allah bagi, syukur, alhamdulillah. Dapat makan, alhamdulillah. Yang ni pelik ah. Ada orang tuan-puan, dia setiap kali suap bismillah. Ada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia zikir astaghfirullah wa atubu ilaih, sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dia, mimpi dia hebat. Yang kecil lah, tapi benda tu besar. Contoh apa lagi? Zikir yang lain ada subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu pun jangan tinggal juga. Apa lagi yang nampak simple? Istighfar kan? Ayat kursi nampak besar lepas mayang baca, tak besar tuan-puan. Haji besar sangat fadilat dia. Macam mana kita nak ingat ni? Allahu akbar. Kita kena amal ingat. Jadi macam itulah. Yang kecil, kata yang besar dan yang kecil. Yang jauh dengan yang dekat. Yang jauh, apa yang jauh? Rasa jauh apa? Yang dekat, yang dekat kita ni apa? Dekat kita ni sebenarnya Allah. Allah ni dekat ke jauh? Dekat ke jauh tuan-puan? Allah ni cukup dekat. Dalam hadis Nabi kata Allah lebih dekat daripada urat saraf kita, min hablil warid. Dekat ni Allah. Tapi kenapa rasa jauh? Sebab kita menjarakkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Bukan tuan-puan lah. Bukan tuan-puan, maksudnya ambil contoh, kalau rasa jauh sekiranya, maka jika ada maka jawab dia, punca dia adalah datang daripada kita kurang mengingati Allah. Memang sembahyang cukup, tapi kurang zikir. Memang sembahyang cukup, tapi selawat kurang. Itu rasa jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak dekat balik apa? Mendekatkan. Sebab tu orang tua-tua hebat, dia kata apa? Jauh di mata, dekat di hati. Apa? Nabi ni nampak jauh 1400 tinggalkan kita tahun, tapi rasa dekat. Sampai boleh mimpi pula Nabi. Sampai dia rasa Nabi dekat dengan dia. Dia bawa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dia orang yang banyak berzikir dan berselawat. Baik. Kemudian kedua alat itu, pendengaran, penglihatan adalah penghubung antara engkau dan alam. Jadi gunakan tuan-puan. Alam ni apa? Kita sebut tadi, tuan-puan faham alam tu apa? Lepas ni orang tanya alam apa? Alam ni makhluk. Alam bukannya alam hak ni pokok apa semua tu, bukan alam hak tu saja. Bahkan alam ni kita alam. Manusia tu dia panggil alam. Sebab tu ulama kata kena gunakan dua ni, penglihatan dan juga pendengaran, untuk mendekatkan diri dengan alam. Apa makna dia? Tengok apa? Tengok, selalu balik tengok mak ayah. Alam lah tu. Mak ayah kita kan manusia.
Yang terbaik kita tengok, patutnya kita tengok dia. Kemudian rajin-rajinlah kita buat baik. Nampak kan. Sebab tu ada orang yang dia buat kebaikan, dia tunjuk kebaikan dia. Ada tak? Dia record, dia bubuh dalam Facebook, dia tunjuk. Itu salah satu daripada cara untuk menunjukkan orang tentang kebaikan. Boleh tak? Boleh. Orang yang tak suka ni sebab dia tak mampu nak buat. Bila hang tak mampu buat, doalah yang baik-baik. Kan? Duduk cemburu pula. Duduk menganjing orang kata. Duduk apa? Mengutuk pula. Kata dia pula orang ustaz-ustaz pula kata. Bubuh pi dalam ni. Bagi dengar sikit. Nah, dia sebut terus-terang tuan-tuan. Waktu PKP ni, ada hamba Allah ni, pendakwah lagi dia kata, dia bukan orang Melayu, tapi dia buat kebaikan. Kan? Orang Melayu ni tak boleh lari daripada PhD. Perasaan hasad, dengki. Hang kerja nak dengki lah. Hang buatlah macam dia buat. Tunjuklah balik apa masalah. Tak boleh buat, diam. Nah, itulah. Bila kita ni bercakap pasal agama tapi masih ada sifat dengki, maka kita belum layak dikira orang yang takut kepada Allah. Ulama ni innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang alim ni dia takut ke Allah. Mana bila dia takut, dia buat tak, dia kutuk, dia hina tak saudara dia tak hina. Tu kena faham molek tuan-puan. Tafsir macam tu lah baru seronok. Sebiji kan. Ansya'akum. Kemudian wa ja'ala lakumus sam', kita dah sentuh dah, pendengaran, wal absara, penglihatan, al afidah. Apa? Al afidah ni apa? Yang kamu dengar penglihatan dengan hati. Ambil daripada perkataan fuad. Afidah tu apa? Jamak kepada fuad. Fuad tu apa? Nama selain daripada nama hati, fuad. Tu ada nama apa? Ahmad Fuad. Nama dia hati yang terbaik. Ahmad tu maksud dia apa? Muhammad, yang terbaik, yang terpuji. Fuad ni nama hati. Hati ni banyak nama. Yang pertama qalbun. Yang kedua fuadun. Yang ketiga lubba. Lubba pun hati juga. Sebab tu Allah kata fa'tabiru ya ulil albab. Albab tu nama hati. Sebab tu orang yang ada hati dia cerah, dia dengar walaupun perkataan tu datang daripada pelacur contohnya, dia akan ambil. Sebab hati dia sudah terbuka. Dalam kitab hikam pula ulama kata hati dia ni ada dua. Mata ada dua, mata hati, mata penglihatan. Orang ramai hari ni yang nampak mata tapi hati dia tak nampak. Tak boleh tengok. Dia panggil cerah dalam gelap, dalam cerah. Ada orang cerah dalam gelap. Siapa dia? Orang buta. Dia gelap tapi cerah. Quran boleh hafal, subhanallah. Kita cerah tapi gelap hati kita. Kan? Sebab apa? Sebab perkara unsur yang mengkotorkan hati. Apa dia? Contohnya makan benda-benda yang haram. Itu sudah pasti. Yang syak tu pun boleh menggelapkan hati. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali dia buat satu kitab. Dia banyak kitab tentang tasawuf, tuan-puan. Mukasyafal Qulub, cerita pasal penawar bagi hati. Abdul Samad Al-Falimbani. Jadi ulama-ulama ni mereka mengkaji tentang hati. Baik, kesimpulan daripada ayat ni. Kesimpulan daripada ayat ni, kita ambil perkataan apa? Ambil perkataan ansya'akum. Nasya'a ni minal ma'dum ilal mawjud. Kemudian ma'dum balik, tak ada balik, masuk kubur. Kemudian ada balik tak? Ada balik, dibangkitkan. Itulah dipanggil final destination. Alam yang terakhir sekali, alam akhirat. Tu sebab akhirat ditentukan akhir. Sama ada tentu syurga ataupun neraka. Kalau orang tu masuk syurga, berbahagialah dia. Merdeka, tu baru merdeka. Seronok dia. Siapa orang hak tu? Nabi-nabi, sahabat, orang hak saleh, mereka yang banyak ditimpa musibah atas dunia, orang tu yang berbahagia. Sebab tu kita dunia ni jangan seronok sangat. Boleh seronok, tapi jangan terlampau. Sebab bukan tempat kita, tuan-puan. Wallahi bukan tempat kita. Seronok pun syak dia. Alah comelnya, dapat cucu besar-besar, dia ambil batu tengalung untuk orang dia. Orang ajar tu. Contoh. Sebab tu yang comel tu apa? Akhlak. Iaitulah yang akan mencomelkan kita. Baik.
Ayat 24, saya nak ambil satu perkataan penutup tuan-tuan. Perkataan qul huwallazi. Allah kata, wahai Muhammad, sebutlah, katakanlah, siapa? Dialah Allah yang mengembang biak. Zara'a ni makna mengembang biak kamu di muka bumi, kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Semua dikumpulkan kepada apa? Inna lillah wa inna ilaihi. Ulama kata kepadanya Allah. Di mana tempat dia? Di padang mahsyar. Kumpul. Sebab tu dia panggil yaumul mahsyar. Mahsyar ni makna dia tidak dapat tidak. Kaki kita tak mau pergi pun, sat lagi dia bangkit daripada biji apa? Belakang ni. Belakang ni dia tak musnah. Biji dia panggil apa? Ni, sulbi. Tak musnah dan bangkit membiak. Macam magic pula. Allah dia tidak ada masalah nak buat kun fa yakun. Bangkit depa ni, hak jahat baik semua bangkit. Tapi depa tak mau pi, Allah paksa kat depa pi. Dia panggil yaumul mahsyar. Tuan-puan, makna itulah dikembalikan. Dan kita tengok perkataan Zara'a, kesimpulan yang pertama, peringkat penciptaan manusia ada berapa peringkat? Ada 6 peringkat. Laju sikit. Yang pertama, kalau kita nak tengok dia tuan-puan, tengok dalam surah Al-Mu'minun, Allah kata summa khalaqnan nutfah. Mula kita ni jadi daripada nutfah. Apa nutfah tuan-puan? Hadirin rahimakumullah, iaitulah ayak mani, cantum. Ayak mani kalau kawan tu saja dia tak jadi, dia kena cantum dengan syariat, iaitulah perkahwinan, bukan perzinaan. Cantum, penyantuman pencampuran benih daripada lelaki dan perempuan. Tak boleh lelaki dengan lelaki. Faham tak tuan-tuan? Ada orang lelaki tapi jadi perempuan, dia nak kahwin. Nama apa? Wallahualam. Di mana tu, bukan di Malaysia. Orang Malaysia bagus belakang. Kan? Bubuh sikit kan? Senyap dah. Kena bagi pengajaran. Tak? Yang kedua, peringkat yang kedua, segumpal darah. Dia panggil apa? Alaqah. Apa makna alaqah tuan-puan? Segumpal darah. Segumpal darah ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, kata ulama, dengan penanaman alaqah pada qarar makin. Dia ingat qararim makin. Apa tu? Dinding rahim. Dinding rahim. Dalam berjuta-juta apa? Tu sperma, yang satu saja Allah pilih. Ataupun dua, dia panggil kembang. Satu, dua. Hak tu yang terpilih. Yang terpilih itu orang yang Allah pilih. Mana kita kena buat yang terbaik. Hidup kita kena buat yang terbaik. Sebab kita ini Allah pilih kita. Kita berjaya lah. Sebab tu dia hidup manusia ni, dia tak gagal. Sebab dia hidup tu mesti berjaya. Allah pilih dia. Ada pula lagu, aku bukan pintar hidup sebegini, ya Allah. Lagu pun tak kena. Patut kena rasa syukur lagu tu. Kan? Eliket pun pandai, walaupun dia tak Islam, menunggu di pintu syurga. Tu kata. Yang ketiga, peringkat ketiga, seketul daging. Jadi ayat mani, darah, daging. Kemudian peringkat yang keempat, iaitulah izam dan lahm. Daging tu dia masuk disalut dengan tulang. Azam tu makna dia tulang belulang. Yang kelima, nasya'a khan akbar. Iaitulah semua pembentukan itu sempurna. Pada minggu dia panggil apa? Janin, sempurna. Sebagai ni pada minggu yang ke-9 hinggalah proses minggu yang ke-16. Kemudian peringkat yang ke-6, ditiupkan pengisian kehidupan dia. Allah tetapkan dah dia. Yang pertama apa? Rezeki. Berapa dia dapat? Kerja apa? Dia pakai kereta banyak mana? Berapa dia kahwin? Yang kedua, ajal dia. Ajal dia bila? Ajal, tempoh limit dia. Kemudian amalan dia. Amalan dia ni, kita buat amalan ni semua Allah dah tulis dah. Kita ni hanya menggerakkan saja skrip. Tapi kena yakin. Jangan pula tak apalah, aku dah macam ni, biar pergi, tak boleh. Kena, tu dia panggil kena motivate. Al-hikam. Kemudian baik dan buruk. Mana kata kalau jodoh tu masuklah sekali dalam rezeki. Sebab tu kalau kita dapat banyak tu, kena terima redha. Sebab itulah rezeki kita. Lambat sikit lah tuan-puan, mohon maaf. Patutnya SOP kena sat-sat dia. Tiba buat kena tahu dah jauh. Lepas tu pula semangat sama kali kan. Dia kampung 3 bulan tu tuan-puan. Allah alam. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Mohon maaf.
Tuan-puan kalau ada terkasar, tersilap, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.